jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Boleh bangun duit tuan tak bangun. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Tujuannya untuk menjadi hamba kepadanya. Firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan manusia dan jin dan juga manusia kecuali untuk menjadi hamba padaku. Hamba pada Allah ni dipanggil satu kemuliaan. Bila kita boleh jadi hamba pada Allah. Kerana apa dia? Kerana Allah cerita tentang manusia yang mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara hamba yang mulia yang Allah iktiraf dia hamba dia. Allah guna kalimah dalam bulan Rejab yang kita berada ini. Allah Subhanahu wa taala guna kalimah subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Allah guna kalimah hamba-Nya. Nabi Muhammad ini diletakkan dengan nilai hamba-Nya. Kita ni dalam hidup kita kena letak pada diri kita dan berusaha untuk menjadikan diri kita ni hamba pada Allah. Saya sebut awal-awal sebentar tadi, kerana bila kita tidak menjadi hamba pada Allah, biasanya manusia ni kalau tak jadi hamba pada Allah, sudah tentu dia jadi hamba pada syaitan. Allah sebut dalam surah Yasin yang kita baca dalam tak boleh duduk bersama dengan orang yang jahat. Orang yang jahat tak boleh duduk dengan orang-orang yang baik. Semua kena pisah di antara satu sama lain. Kenapa kena pisah? Allah sebut, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam ahad ilaikum ya bani Adam." Kamu ingat tak wahai anak cucu Nabi Adam, benda apa yang aku pesan pada kamu atas dunia dahulu? Allah ta'budu syaitan. Kamu jangan jadi hamba pada syaitan. Allah sebut, ramai orang yang hidup atas dunia ni, dia hidup menjadi hamba pada syaitan. Kenapa syaitan kita tak boleh jadi hamba pada dia? Allah sebut terus, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh yang paling nyata dalam hidup kamu sampai bila-bila pada diri kamu demikian. Dalam hidup kita ni para hadirin sekalian, kita diajar supaya jangan lari daripada konsep kehambaan diri pada Allah. Maknanya dalam hidup kita jangan buat maksiat. Siapa yang buat maksiat dalam hidup dia, dia akan bertemu dengan satu kengerian di hadapan dia. Allah ajar demikian. Kalau kamu buat maksiat, hidup kamu di atas dunia ni, kamu hidup dalam keadaan kamu membiarkan diri kamu berhamba selain daripada Allah. Kamu hamba pada perut kamu. Kamu hamba kepada yang disebut dengan apa jawatan kamu. Kamu menghambakan diri kamu kepada selain daripada Allah. Hidup kamu ni, kamu hambakan diri kamu selain pada Allah. Di waktu itu kamu sedang berbuat maksiat pada Allah. Berjayakah orang yang hidup dalam keadaan dia berbuat maksiat pada Allah? Tak berjaya. Tak berjaya. Bila kita hidup dalam keadaan kita buat maksiat, bukan dianggap orang yang berjaya. Orang yang berjaya ni orang yang macam mana? Orang yang boleh menundukkan diri dia kepada Allah. Ikut segala perintah Allah. Allah sebut, qad aflahal mu'minun. Kamu nak tahu orang yang berjaya siapa? Orang mukmin. Allah sebut terus, orang yang berjaya ni orang mukmin. Yang bagaimana yang dia berjaya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dia boleh sembahyang sampai peringkat dia jadi rasa khusyuk dalam sembahyang dia. Ni Allah cirikan orang yang berjaya. Orang yang berjaya ni macam mana? Orang yang solat. Orang yang berjaya ni orang yang boleh mengeluarkan diri dia daripada yang disebut dengan pengaruh-pengaruh selain daripada Allah dalam hidup dia. Pengaruh selain daripada Allah ni apa dia? Hawa nafsu dia, syaitan yang mengganggu kita, kemudian yang banyak menarik kawan-kawan orang munafik yang jahat yang menarik diri kita supaya kita ni tak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, bila kita datang hari Jumaat macam ni, setiap kali mana kita datang, kita kena datang dengan perasaan hamba. Dipanggil demikian. Jangan datang dengan perasaan tuan. Jangan datang di masjid ataupun ke rumah Allah dalam keadaan kita masih lagi rasa besar diri pada diri kita. Cuba belajar untuk kita datang tunduk pada Allah. Segala pangkat kita, segala pinyak kita, segala keturunan hebat kita dan sebagainya, semua sangkut dekat pintu pagar masjid saja. Bila kita datang ke masjid,
Kita diajar supaya siapa yang datang awal, dia dapat sahab yang pertama. Rasulullah ajar, siapa yang datang hari Jumaat, dapat sahab yang pertama, pahala dia berbeza dengan sahab yang kedua. Rasulullah sebut demikian. Orang yang berada sahab yang kedua, berbeza dengan sahab yang tiga. Yang dapat di antara sahab-sahab ni, semua berbeza di sisi Allah. Allah jadikan demikian. Kenapa? Kerana orang yang boleh datang awal, orang ni dia datang dalam keadaan dia boleh tunduk diri dia. Dia rasa diri dia ni hamba. Tak kira lah kamu ni orang yang besar macam mana pun, jawatan kamu hebat macam mana pun, kekayaan kamu banyak mana sekalipun. Kamu datang awal, kamu boleh berada kat depan. Kamu datang lewat, kamu duduk kat belakang. Kenapa Allah ajar demikian? Nak suruh buang perasaan dipanggil kesombongan diri. Yang biasanya daripada kesombongan diri inilah manusia berbuat maksiat pada Allah. Manusia ni lawan Allah ni berpunca daripada mana? Berpunca daripada ulama-ulama sebutnya, bila dia tak rasa diri dia hamba, dia mula rasa takbur dalam diri dia, rasa sombong. Kita terjadi rasa sombong, besar diri. Sombong-sombong ni datang daripada mana? Datang daripada pangkat, datang daripada pingat, datang daripada keturunan, datang daripada harta benda. Manusia jadi sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni katanya Allah senang nak jadi sombong, tagut, senang nak jadi tagut. Bila dia jadi senang nak jadi tagut, ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa cukup dalam hidup dia, dia rasa banyak harta benda banyak dalam hidup dia, lalu dia akan jadi kesombongan pada diri dia. Maksiat bermula daripada mana? Bermula daripada sombong. Sombong yang ada dalam hidup setiap di kalangan kita. Bila kita sombong saja, kita sama dengan perangai syaitan, iblis. Waktu mana iblis tak nak sujud pada Nabi Adam AS. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan pada iblis, arahkan pada para malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai, ingat balik katanya Allah, ketika mana aku sebut pada makhluk yang disebut dengan malaikat supaya sujud pada Adam. Fasajadu, semua malaikat-malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis dia tak nak sujud. Kenapa iblis tak nak sujud? Aba wastakbara. Dia enggan dan juga dia rasa sombong. Dia sebut pada Allah, khalaqtani min narin faqalaqtahu min tin. Dia kata, ya Allah, aku nak sujud macam mana kepada Adam? Aku ni diciptakan daripada api, manakala Adam tu diciptakan daripada tanah. Tanah ni sifat dia, kalau kita lambung ke atas, dia turun ke bawah. Manakala api, kita dongak pun dia ke bawah, kita tuang dia ke bawah, muncul dia akan naik ke atas. Ini perangai api. Bila sebut saja begitu, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada iblis. Iblis ni, kamu tak layak, kamu di kalangan orang kafir, katanya Allah. Walaupun iblis ni menjadi hamba kepada Allah lebih kurang 2000 tahun, ketua kepada para malaikat sebelum daripada kejadian yang disebut dengan Nabi Adam AS. Saya nak sebut pada jemaah sekalian, bila kita datang sembahyang Jumaat ni, kita kena ingat, bila kita datang sini, kita kena belajar untuk membersihkan jiwa dalam diri kita. Tolonglah bersih jiwa kita. Bila kita datang sembahyang Jumaat, jangan kita datang dengan penuh kesombongan. Belajarlah untuk kita menjadi hamba kepada Allah, tunduk pada Allah, pada diri kita. Kerana bila kita sombong, di sini bermula punca maksiat dalam hidup manusia. Manusia ni, bila dia mula menyombong je dalam hidup dia, dia akan mula berbuat maksiat pada Allah. Dia buat lawan perintah Allah. Yang peringkat kemuncak dalam hidup seorang, bila dia sombong saja, dia enggan berdoa. Dia tak nak minta dengan Allah. Tuan-tuan, suatu kita bila lepas sembahyang Jumaat, jangan cepat nak balik, jangan. Ambillah kesempatan lepas pada sembahyang Jumaat untuk meredakan kesombongan kita. Bagaimana cara? Berdoa. Angkat tangan berdoa. Jangan bagi salam, bingkah bangun terus. Nak balik. Ramai di kalangan kita begitu. Jangan. Cubalah ambil kesempatan waktu yang mustajabnya doa. Lepas solat, angkat tangan, berzikir dulu. Walaupun kita tak berzikir ramai-ramai, ataupun ada yang dia tak nak berzikir ramai-ramai, zikirlah seorang-seorang pada diri dia, sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah dengan para sahabat. Dengan tujuan apa? Nak buang segala punca maksiat
yang biasa terjadi dalam hidup seorang. Ini punca yang pertama. Maksiat yang berlaku dalam hidup seorang, dia bermula daripada mana? Bermula daripada jasad dia sendiri. Yang ni yang dia mesti sentiasa bersihkan. Yang kedua, maksiat ni datang daripada mana? Datang daripada syaitan, yang kita buka ruang untuk syaitan masuk dalam tubuh badan kita. Ini kena tutup jalan ini yang diajar oleh para alim ulama. Diajar, kalau kamu nak suruh kamu jadi hamba pada Allah, kamu kena tutup jalan-jalan syaitan yang biasa masuk dalam tubuh badan setiap di kalangan kita. Kenapa kita kena tutup? Kalau kita buka pintu syaitan ini, syaitan akan bermaharaja lela terus dalam hati kita. Tuan-tuan baca dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, misalnya contoh dalam kitab Penawar Bagi Hati, kecil dia. Kat mana syaitan akan tuju dalam tubuh badan kita? Bila syaitan boleh menguasai kita, syaitan dia nak akan tuju kat mana? Dia tuju pada hati. Dia tak tuju pada kepala, dia tak tuju pada tangan, dia tak tuju kepada yang disebut dengan kaki. Tapi dia tuju ke mana pada diri kita? Hati kita terlebih dahulu. Bila dia boleh menguasai hati kita, di waktu itu dia akan lepas pada hawa nafsu. Untuk hawa nafsu terus mengekali dosa kita ini. Ini perangai syaitan. Satu, kita kena tutup jalan syaitan. Jalan syaitan ni kat mana? Marah, jalan syaitan. Bila kita terlampau marah, syaitan masuk. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Bila kita marah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Bila seorang sahabat datang jumpa dengan Rasulullah, dia sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, wasiatkan aku ya Rasulullah. Rasulullah sebut, la taghdab. Kamu kena belajar jangan marah. Rasulullah ajar demikian. Lalu dia kata, ausini, wasiatkan pada saya lagi ya Rasulullah. Selain daripada la taghdab, jangan marah, nak wasiat apa lagi? Rasulullah sebut 3 kali. La taghdab, jangan marah, Rasulullah sebut. Kemudian bila tanya lagi pada Rasulullah, wasiatkan aku ya Rasulullah. Takkannya nak marah aja? Rasulullah ulang, la taghdab, jangan marah, Rasulullah sebut. Kenapa Rasulullah ulang demikian? Sampai dalam riwayat yang lain ada lagi wasiat Rasulullah. Bila ada orang datang jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah, tolong wasiatkan aku ya Rasulullah. Rasulullah tengok dia, Rasulullah kata, as-salatu ala waqtiha, sembahyang di awal waktu. Rasulullah sebut demikian pada orang ni. Semua yang Rasulullah, ada orang lagi yang datang jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tolong wasiat pada aku ya Rasulullah. Rasulullah jawab terus, kamu birrul walidain. Rasulullah sebut berbuat baik pada kedua ibu bapa kamu. Kenapa Rasulullah soalan yang sama dijawab berbeza-beza? Ulama ditanya pada ulama ditanya. Jawabnya, kerana manusia ni berbeza-beza pintu-pintu untuk syaitan masuk dalam tubuh badan dia. Dalam hidup kita ni, syaitan tak masuk jalan sama di kalangan kita. Syaitan dia akan masuk jalan berbeza-beza di kalangan kita untuk menipu daya kita, menyebabkan kita terpedaya dengan gangguan syaitan. Syaitan masuk melalui jalan marah. Ada syaitan masuk melalui jalan kamu bercakap kasar dengan kedua ibu bapa. Ada syaitan masuk jalan melalui apa dia? Melalui kamu lewatkan sembahyang. Ada di kalangan kita ni syaitan masuk melalui jalan nafsu kita terlampau kuat, bermewah-mewahan, atraf dipanggil demikian. Semua ni jalan syaitan masuk. Islam diajar, kalau kamu tak nak buat maksiat, kamu tutup jalan ini. Tutup jalan ini. Kalau kamu buka jalan ini dalam hidup kamu, kamu akan terkesan pada diri kamu. Itu syaitan akan mula ganggu, yang menyebabkan jiwa kamu menjadi dalam keadaan kusut, dalam hidup kamu jadi payah dalam perjalanan hidup kamu ini sendiri. Saya nak sebut kesan daripada kita buat maksiat ini. Tadi saya sebut tentang tutup jalan, jangan buka. Daripada mana punca maksiat berlaku? Banyak alim ulama susun-susun dalam kitab mereka nak suruh kita jangan terlibat. Tapi yang besar lagi, saya nak sebut kesan daripada kita buat maksiat. Tuan-tuan tahu apa dia kesan daripada kita berbuat maksiat dalam hidup kita? Yang pertama, kita akan tawar dan hambar dalam ibadah. Kita akan jadi malas, kita akan jadi tawar, tak rasa nikmat dalam ibadah. Sembahyang tidak menjadi sekhusyuk dahulu lagi. Bila kita buat maksiat, buatlah maksiat apa? Dalam konteks kita ni, maksiat sama ada zahir ataupun maksiat yang disebut dengan hati.
Dua-dua ni buat maksiat. Yang pertama terkesan pada seorang, bila seorang berbuat maksiat, dia jadi tawar dan hambar dalam ibadah pada Allah. Jadi tak manis. Patutnya kita datang sembahyang Jumaat ni kita rasa manis. Tiba-tiba kenapa kita tak rasa manis? Dalam kita buat amal ibadah. Kenapa orang lain baca Quran boleh mengalir mata? Kenapa kita baca Quran tak boleh mengalir mata? Kenapa orang lain baca doa, bila berdoa menggigil-gigil tubuh badan mereka? Kenapa kita berdoa tak rasa apa-apa dalam doa kita? Kenapa kita tak boleh bangun tahajud malam? Malam-malam kita ni berlalu begitu saja dalam hidup kita. Tanyalah diri kita, kamu sedang berbuat maksiat pada pencipta. Kalau kamu tak berbuat maksiat pada pencipta, Allah tak tawarkan dalam kamu dalam ibadah. Allah akan, bila kita ni ada ketaatan pada Allah, kita jaga perintah Allah dalam hidup kita, rasa manis dalam kita taat. Sembahyang kita rasa nikmat. Imam baca lagi panjang, lagi seronok dengan bacaan imam yang baca. Kita akan rasa seronok. Tiap kali mana kita boleh berdoa, kita rasa ini kesempatan dan peluang untuk kita bermunajat pada Allah. Kenapa? Kerana kita bersih daripada maksiat. Tapi kalau kita ni jadi tawar, hambar, sama ada hubungan kita dalam keluarga sama juga. Kadang-kadang kita dengan isteri kita, kenapa ada di kalangan kita rasa nak marah je dengan isteri, rasa tak seronok je dengan anak-anak? Tentu ada maksiat yang dibuat. Kalau kita tak buat maksiat, tak mungkin dia akan jadi tawar demikian. Allah jadikan kita ni, lagi kita taat, lagi kita ni jadi manis dalam ibadah. Patutnya demikian. Tapi tak. Dalam hidup kita ni, kesan daripada maksiat, dia akan menawarkan ibadah. Kita tak rasa lagi seronok baca Quran. Baca je 2-3 ayat, mula menguap terus pada diri kita ni. Mula kita rasa letih. Ada orang tak jamah langsung Al-Quran. Dalam tempoh PKP ni, tak sentuh langsung Al-Quran. Zikir pun tak nak dalam diri dia. Kenapa? Maksiat. Maksiat menjadikan diri seorang demikian. Yang kedua, bila kita buat maksiat, mendatangkan penyakit yang menakutkan. Penyakit-penyakit yang menghairankan dalam hidup kita. Siapa yang membiasakan diri dia buat maksiat, datang penyakit ni, penyakit COVID. Kita buat contoh. Penyakit COVID ini bukan disebabkan virus itu saja. Kita kena faham COVID yang datang ni kerana dosa-dosa di kalangan kita. Seluruh dunia yang sedang berbuat dosa. Allah sebut dalam Quran, fakullan akhadna bidzambih. Semua yang terjadi di kalangan kamu ini disebabkan dosa-dosa yang kamu lakukan. Dalam surah Al-Ankabut Allah cerita jelas, fakullan akhadna bidzambih. Semua yang terjadi dalam hidup kamu ni aku ambil daripada dosa yang kamu buat. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di kalangan kami yang telah kami hantar hujan batu yang kena pada mereka, jatuh hujan batu tu mati bergelimpangan di kalangan mereka. Faminhum man akhadhathu as-sayhah. Lalu Allah sebut ada di kalangan kami yang kami telah rentak nyawa-nyawa mereka dengan yang namakan dengan yang disebut dengan apa dia? Petir-petir yang menyambar di kalangan mereka. Pecah gegendang telinga mereka. Bagai perut mereka pecah. Perut-perut mereka ni terburai perut tersebut. Disambar dengan petir. Wa minhum man khasafna bihil ard. Allah sebut ada di kalangan mereka kerana dosa yang mereka buat itu, kami belah bumi, kami tenggelamkan mereka dalam muka bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan ada di kalangan kami yang telah kami gelombangkan air yang besar, yang disebut dengan tsunami, yang namakan dengan banjir, yang namakan dengan berbagai-bagai lagi nama dengan air. Allah datangkan air, lalu Allah gelombangkan mereka, mati bergelimpangan mereka dalam air tersebut. Lalu Allah sebut, wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah sekali-kali tidak akan melakukan kezaliman pada mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamu yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Kamu yang buat maksiat. Oleh kerana kamu buat maksiat, lalu aku timpakan azab dengan penyakit yang dideritai, yang tak tahu bila akan berkesudahan penyakit ini. Sama juga dengan kita para hadirin sekalian. Kita pernah dengar penyakit Ebola sebelum daripada ni kan. Virus Ebola. Kita pernah dengar sesama burung.
kita pernah dengar sesama babi. Dengar penyakit-penyakit yang melanda di kalangan kita. Hari ini kita dikenakan dengan penyakit yang menakutkan di kalangan kita. COVID-19 ini. Tapi sebenarnya nak ajar pada diri kita, ada di kalangan kita yang sedang berbuat maksiat, lalu tidak ditegur di kalangan kita. Orang kita biarkan maksiat tersebut. Bila biarkan saja, bukan dia je yang kena, bahkan orang yang baik turut serta kena. Kala mana mungkar itu tidak dicegah, ma'ruf itu tidak disuruh di kalangan kita, amar ma'ruf tak berlaku di kalangan kita, dan nahyu mungkar tidak berlaku di kalangan kita, datang yang disebut dengan penyakit-penyakit yang entah apa lagi yang akan kena pada kita saat ini. Tuan-tuan semayang berjarak macam ni, tuan-tuan jangan ingat ini rahmat, ini azab tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, bila tuan-tuan bertopeng ni, tuan-tuan jangan ingat ini rahmat, ini azab tuan-tuan. Sikit lagi apa lagi yang Allah nak kenakan pada kita. Hari ini baru kita tutup muka, baru kita tutup hidung, mulut, sekadar ini. Suatu hari nanti entah mungkin Allah jadikan kita tutup mata tak tahu, tutup dengan kepala tak tahu. Hari ini boleh jadi 1 meter je kita solat berjarak. Tapi suatu hari nanti kalau kita degil juga dengan maksiat yang berlaku di kalangan kita ni, boleh jadi kita semayang 10 meter tak tahu jarak di antara satu sama lain. Kita tak boleh bertemu di antara satu sama lain. Kenapa dia? Ini azab yang Allah kenakan. Punca apa? Punca maksiat yang sedang dilakukan di kalangan kita, yang kita tak pulihkan daripada maksiat ini untuk kembali menjadi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, alim ulama sebut, bila kita buat maksiat, dia akan menjadikan permusuhan di kalangan yang terdekat sesama kita. Kita mula jadi bermusuh. Siapa yang buat maksiat je di kalangan kita, akan berlaku permusuhan sesama sendiri. Suami isteri akan bermusuh. Bila isteri mula ada jantan lain dalam kekeluargaan, misal contoh, kejap je lagi hancur lebur rumah tangga tersebut. Bila seorang suami buat maksiat dalam keluarga dia, berbalik arak, berbalik benda-benda yang dilarang oleh Allah dalam rumah tangga, tunggu sekejap lagi, tunggu sekejap je lagi, hilang terus rahmat dalam rumah tangga tersebut. Suami dia berbalik harta benda yang sumber rasuah, sumber yang dilarang oleh Allah, dia balik dalam rumah tangga dia, kejap je dia akan bermusuh dengan isteri dia, dia akan bermusuh dengan anak-anak dia. Sekejap lagi kawan-kawan dia akan jadi musuh. Timbul fitnah memfitnah di antara satu sama lain. Masing-masing akan timbul. Orang tu akan sebut begini, orang ni akan sebut begini, saling tuding menuding. Berlaku di waktu itu, kemuncak daripada kemaksiatan ialah pertempuran di antara satu sama lain. Berhati-hati dengan maksiat. Maksiat tidak membahagiakan hidup, tetapi mencelakakan kehidupan. Tuan-tuan percayalah, orang yang tak semayang, hidup dia tak pernah jadi aman. Allah tak jadikan keamanan pada orang yang buat maksiat pada Allah. Tuan-tuan percayalah, orang beli nombor ekor, orang yang beli nombor ekor, orang yang berjudi, hidup dia Allah tak akan jadikan ketenangan pada diri dia. Allah tak jadikan ketenangan dengan kemaksiatan. Tapi siapa yang buat maksiat saja, dia akan timbul permusuhan. Dia akan datang permusuhan, akan berlaku di antara satu sama lain. Tak bermusuh sekarang, bermusuh di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dukum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Akhirat nanti saudara-saudara, kawan-kawan yang kita berkawan di antara satu sama lain ni akan bermusuh di antara satu sama lain. Illa al-muttaqin, kecuali orang yang bertakwa pada Allah. Orang yang bertakwa aja tak akan bermusuh. Sebab tu kita jangan buat maksiat. Sama-sama kita, saya nak pesan pada semua di kalangan kita, berhentilah buat maksiat. Jangan buat maksiat. Kalau kita buat maksiat, sama-sama kita tidak akan menjadi satu kesepaduan. Orang Islam kita ni akan berkelahi di antara satu sama lain. Punca apa? Salah satu berkelahi di kalangan kita, kerana kita buat maksiat yang tidak ditegur, kemudian tidak disuruh untuk berhenti melakukan maksiat tersebut. Ini keadaan yang akan terjadi. Yang keempat, akan datang bala yang besar dan memusnahkan seluruh alam ini. Bila kita buat maksiat,
berterusan di kalangan kita, Allah akan datangkan bala memusnahkan dalam dunia ini. Dunia ini akan musnah. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fadammarnaha tadmira. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelas, Allah sebut, kalau kami nak hancurkan satu negeri itu, satu kampung itu, amarna mutrafiha, kami akan hantar orang yang melakukan hidup dalam keadaan kemewahan, bermewah-mewah di kalangan mereka. Mula nak tunjuk mewah, pakai baju nipis kecil, tunjuk maksiat badan dia, tunjuk aurat dia, dalam keadaan yang mutrafiha. Masing-masing nak tunjuk kemewahan, masing-masing nak tunjuk jam mewah, nak tunjuk bolpen mewah, nak tunjuk yang disebut dengan kemewahan, kenderaan mewah dalam hidup mereka sebut. Fafasaku fiha, yang menyebabkan masing-masing akan memfasik di antara satu sama lain. Waktu itu katanya Allah, padammarnaha tadmira, kami akan hancurkan sehancur-hancurnya di kalangan mereka tersebut. Ini keadaan yang berlaku. Bala akan datang tuan-tuan, kalau kita tak berhenti daripada melakukan maksiat. Saya sebut dalam bentuk umum, saya tak sebut dalam bentuk yang khusus. Tetapi memadailah kalau kita datang hari Jumaat macam ni, kita fikir menung, aku ni buat maksiat apa dalam hidup ini, sampai begini sekali dalam hidup. Doa-doa kita tidak didengari lagi di sisi Allah. Segala hidup kita ni sampai bila kita nak jadi begini? Bahasa yang mudahnya, kerana maksiat di kalangan kita. Sama ada kita buat, ataupun anak-anak kita buat, ataupun isteri kita buat, ataupun yang namakan dengan segala jiran tetangga kita buat, kita tak pernah nak tegur terhadap maksiat yang dilakukan tersebut. Tunggu saat tersebut. Dan yang akhir sekali, siapa-siapa yang berkekalan dalam berbuat maksiat, pasti dia akan menjadi orang yang munafik dalam hidup ini. Siapa-siapa yang berkekalan dengan maksiat, hidup dia nak mengekalkan dia. Saya tak kisah ustaz, orang nak kata apa pun katalah, saya tetap tak nak tutup aurat. Misal contohnya, dia sebut demikian, saya tak kisah ustaz, orang nak kata apa pun katalah, saya tetap tak nak solat, saya tetap nak hisap ganja, saya tetap nak minum air ketum. Misal contoh yang jenis demikian, saya tetap dalam keadaan diri saya ni, kamu munafik. Kemuncak dia, kamu akan menjadi seorang yang munafik. Bila siapa yang berkekalan dengan maksiat, dia tidak lagi dalam kelompok orang mukmin. Atas dunia ni ada 3 kelompok je manusia. Sebutlah bangsa apa pun, Melayu ke, Cina ke, India ke, digabung-gabung ada 3 kelompok je manusia. 1 kelompok masuk syurga, 2 kelompok dihumban ke dalam neraka. 1 kelompok yang disebut dengan mukmin, 2 lagi munafik dan juga kafir. 2 kelompok ni saja. Allah dah pesan dalam Al-Quran Karim, ya ayuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, kamu takwalah kamu pada Allah. Jangan kamu ikut orang kafir dan orang munafik tersebut. Allah nak pesan dah dalam hidup. Jangan ada di kalangan kita kata, saya tak kisah ustaz, munafik je, jangan kafir sudah disebut. Ada orang kita sebut demikian, saya munafik tak apa ustaz, kalau kafir tu kasar sangat, dia sebut demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah kumpulkan orang kafir dan orang munafik ni dua-dua dalam kawah-kawah api neraka Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni tempat dia di dasar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh Jumaah yang dihormati sekalian, dalam tempoh terbatas ini, saya nak mengajak jemaah sekalian supaya mari kita betulkan balik diri kita semua, termasuk dengan saya. Mari kita ambil peluang hari Jumaat yang baik begini, sama-sama menadah tangan, doa pada Allah dengan bahasa yang cukup lemah lembut kita dengan Allah. Ambillah peluang, Allah bagi peluang pada kita. Boleh jadi Jumaat ni Jumaat yang terakhir dalam hidup kita. Kita tak tahu kita boleh datang lagi ataupun tidak Jumaat yang akan datang dalam hidup kita.
Ataupun di saat itu nama kita tidak dipanggil dengan manusia lagi, tapi nama kita dipanggil sebagai mereka-mereka yang pernah hidup di atas dunia. Cubalah ambil kesempatan hari Jumaat yang begini, sama-sama kita tadar tangan, angkat tangan betul-betul pada Allah, bagi tahu pada Allah, ya Allah, kami buat dosa banyak sangat ya Allah. Tak terkata dosa-dosa kami yang kami buat ini ya Allah, tak ada bahasa untuk kami sebut ya Allah. Setiap di kalangan kita ni mengakui dan mengakui diri kita ni buat dosa. Rasulullah sebut kullu ibn Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni buat dosa, katanya Rasulullah. Semua buat salah. Rasulullah kata wa kullu khairul khata' tawwabun. Orang yang paling terbaik yang buat salah ni siapa? Dia buat salah dah, tapi dia terbaik dalam kesalahan dia tu, taubat pada Allah. Taubat tuan-tuan. Di kalangan kita ni ada yang pernah meninggalkan solat di kalangan kita. Ada di kalangan kita ni yang pernah membuka aurat. Ada di kalangan kita ni yang berjudi, yang minum arak. Kita kena mengakui benda demikian. Ada di kalangan kita yang hadir pada tengah-tengah hari sebegini penzina-penzina yang pernah berzina dan melacuri. Berapa ramai orang yang terlibat dalam hidup kita. Ada di kalangan kita yang hidup dia membiasakan dengan maksiat sebelum daripada ni. Ambil tuan-tuan, ambil peluang tuan-tuan. Bila tuan-tuan datang hari yang sebegini, tadah tangan sekejap, doa pada Allah daripada hati yang paling tulus dalam hidup kita, daripada hati yang paling dalam jiwa kita. Tadah tangan, mengakui sungguh-sungguh, ya Allah, aku ni pendosa kamu ya Allah. Hari ni kamu izinkan aku datang di rumah kamu ya Allah. Aku datang dengan keadaan aku memohon pada kamu ya Allah, agar aku ni diampunkan dosa-dosa yang pernah aku lakukan dalam hidup aku ini Allah. Berilah peluang untuk kita kembali pada Allah. Rasulullah sebut, orang yang bertaubat, Allah akan terima taubat dia. At-taibu kaman la dzambalah. Rasulullah kata, siapa yang bertaubat seumpama dia tak ada dosa langsung dalam hidup dia. Sombong sangat ke kita dengan apa yang kita ada dalam hidup kita? Hebat sangat ke kita dengan jawatan yang ada pada kita pada saat ini? Tak ada apa pun kita. Min turab ila turab, daripada tanah kembali balik pada tanah sekejap lagi. Oleh kerana kita datang daripada tanah dan balik semula pada tanah, ambillah peluang waktu mana Allah memberi kesempatan hari Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab. Hari Jumaat yang di mana Allah mustajabkan doa kita. Minta ampun pada Allah. Apabila ada seorang pemuda yang datang pada Rasulullah, bagi tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku banyak dosa ya Rasulullah. Aku ni banyak dosa ya Rasulullah. Lalu aku minta ampun pada Allah. Apakah Allah mengampunkan dosa-dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya anak muda, Allah akan terima taubat-taubat kamu dan Allah akan ampun segala dosa-dosa kamu. Dia pun dongak kepala dia. Dia pandang wajah Rasulullah. Tapi sayang Rasulullah, aku ulang kembali dosa itu ya Rasulullah. Aku buat lagi dosa tersebut. Aku mengulangi dosa yang sama dalam hidup aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya dia, kemudian aku bertaubat pada Allah, apakah Allah akan mengampunkan dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan mengampunkan dosa kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Lalu dia sebut, dia angkat sikit kepala dia, ya Rasulullah, sayangnya aku ulang kembali dosa itu ya Rasulullah. Aku buat kembali dosa itu ya Rasulullah. Kemudian aku taubat pada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan mengampun dosa kamu. Pemuda tu angkat kepala dia, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sampai bila Allah akan mengampunkan dosa aku ni ya Rasulullah? Sampai bila ya Rasulullah? Aku ni dosa kemudian aku taubat, aku dosa kemudian aku taubat. Sampai bila Allah akan mengampunkan dosa ini ya Rasulullah? Rasulullah jawab, sehinggalah kamu berputus asa dalam meminta ampun pada Allah. Allah tak pernah berputus asa dalam mengampuni. Tujuannya untuk menjadi hamba kepadanya. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin dan juga manusia kecuali untuk menjadi hamba padaku. Hamba pada Allah ni dipanggil satu kemuliaan. Bila kita boleh jadi hamba pada Allah,
Kerana apa dia? Kerana Allah cerita tentang manusia yang mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara hamba yang mulia yang Allah iktiraf dia hamba dia. Allah guna kalimah dalam bulan Rejab yang kita berada ini. Allah Subhanahu wa taala guna kalimah subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah guna kalimah hambanya. Nabi Muhammad ini diletakkan dengan nilai hambanya. Kita ni dalam hidup kita, kita kena letak pada diri kita dan berusaha untuk menjadikan diri kita ni hamba pada Allah. Saya sebut awal-awal sebentar tadi, kerana bila kita tidak menjadi hamba pada Allah, biasanya manusia ni kalau tak jadi hamba pada Allah, sudah tentu dia jadi hamba pada syaitan. Allah sebut dalam surah Yasin yang kita baca dalam tak boleh duduk bersama dengan orang yang jahat. Orang yang jahat tak boleh duduk dengan orang-orang yang baik. Semua kena pisah di antara satu sama lain. Kenapa kena pisah? Allah sebut, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam ahad ilaikum ya bani Adam." Kamu ingat tak, wahai anak cucu Nabi Adam, benda apa yang aku pesan pada kamu atas dunia dahulu? Allah ta'budu syaitan. Kamu jangan jadi hamba pada syaitan. Allah sebut, ramai orang yang hidup atas dunia ni, dia hidup menjadi hamba pada syaitan. Kenapa syaitan kita tak boleh jadi hamba pada dia? Allah sebut terus, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh yang paling nyata dalam hidup kamu. Sampai bila-bila pada diri kamu demikian. Dalam hidup kita ni, para hadirin sekalian, kita diajar supaya jangan lagi daripada konsep kehambaan diri pada Allah. Maknanya, dalam hidup kita jangan buat maksiat. Siapa yang buat maksiat dalam hidup dia, dia akan bertemu dengan satu kengerian di hadapan dia. Allah ajar demikian. Kalau kamu buat maksiat, hidup kamu di atas dunia ni, kamu hidup dalam keadaan kamu membiarkan diri kamu berhamba selain daripada Allah. Kamu hamba pada perut kamu. Kamu hamba kepada yang disebut dengan apa, jawatan kamu. Kamu menghambakan diri kamu kepada selain daripada Allah. Hidup kamu ni, kamu hambakan diri kamu selain daripada Allah. Di waktu itu kamu sedang berbuat maksiat pada Allah. Berjayakah orang yang hidup dalam keadaan dia berbuat maksiat pada Allah? Tak berjaya. Tak berjaya. Bila kita hidup dalam keadaan kita buat maksiat, bukan dianggap orang yang berjaya. Orang yang berjaya ni orang yang macam mana? Orang yang boleh menundukkan diri dia kepada Allah. Ikut segala perintah Allah. Allah sebut, qad aflahal mu'minun. Kamu nak tahu orang yang berjaya siapa? Orang mukmin. Allah sebut terus, orang yang berjaya ni orang mukmin. Yang bagaimana yang dia berjaya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dia boleh sembahyang sampai peringkat dia jadi rasa khusyuk dalam sembahyang dia. Ni Allah cirikan orang yang berjaya. Orang yang berjaya ni macam mana? Orang yang solat. Orang yang berjaya ni orang yang boleh mengeluarkan diri dia daripada yang disebut dengan pengaruh-pengaruh selain daripada Allah dalam hidup dia. Pengaruh selain daripada Allah ni apa dia? Hawa nafsu dia, syaitan yang mengganggu kita, kemudian yang banyak menarik kawan-kawan orang munafik yang jahat yang menarik diri kita supaya kita ni tak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, bila kita datang hari Jumaat macam ni, setiap kali mana kita datang, kita kena datang dengan perasaan hamba. Dia panggil demikian. Jangan datang dengan perasaan tuan. Jangan datang di masjid ataupun ke rumah Allah dalam keadaan kita masih lagi rasa besar diri pada diri kita. Cuba belajar untuk kita datang tunduk pada Allah. Segala pangkat kita, segala pinyak kita, segala keturunan hebat kita dan sebagainya, semua sangkut dekat pintu pagar masjid saja. Bila kita datang ke masjid, kita diajar supaya siapa yang datang awal, dia dapat sahaf yang pertama. Rasulullah ajar, siapa yang datang hari Jumaat dapat sahaf yang pertama, pahala dia berbeza dengan sahaf yang kedua. Rasulullah sebut demikian. Orang yang berada sahaf yang kedua berbeza dengan sahaf yang tiga. Yang dapat di antara sahaf-sahaf ni semua berbeza di sisi Allah. Allah jadikan demikian. Kenapa? Kerana orang yang boleh datang awal, orang ni dia datang dalam keadaan dia boleh tunduk diri dia. Dia rasa diri dia ni hamba. Tak kira lah kamu ni
orang yang besar macam mana pun, jawatan kamu hebat macam mana pun, kekayaan kamu banyak mana sekalipun, kamu datang awal, kamu boleh berada kat depan. Kamu datang lewat, kamu duduk kat belakang. Kenapa Allah ajar demikian? Nak suruh buang perasaan dipanggil kesombongan diri. Yang biasanya daripada kesombongan diri inilah manusia berbuat maksiat pada Allah. Manusia ni lawan Allah ni berpunca daripada mana? Berpunca daripada ulama-ulama sebutnya, bila dia tak rasa diri dia hamba, dia mula rasa takbur dalam diri dia, rasa sombong. Kita terjadi rasa sombong, besar diri. Sombong-sombong ni datang daripada mana? Datang daripada pangkat, datang daripada pingat, datang daripada keturunan, datang daripada harta benda. Manusia jadi sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni katanya Allah senang nak jadi sombong, tagut, senang nak jadi tagut. Bila dia jadi senang nak jadi tagut, ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa cukup dalam hidup dia, dia rasa banyak harta benda banyak dalam hidup dia, lalu dia akan jadi kesombongan pada diri dia. Maksiat bermula daripada mana? Bermula daripada sombong. Sombong yang ada dalam hidup setiap di kalangan kita. Bila kita sombong saja, kita sama dengan perangai syaitan, iblis. Waktu mana iblis tak nak sujud pada Nabi Adam AS. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan pada iblis, arahkan pada para malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai, ingat balik katanya Allah, ketika mana aku sebut pada makhluk yang disebut dengan malaikat supaya sujud pada Adam. Fasajadu, semua malaikat-malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis dia tak nak sujud. Kenapa iblis tak nak sujud? Aba wastakbara. Dia enggan dan juga dia rasa sombong. Dia sebut pada Allah, khalaqtani min narin faqalaqtahu min tin. Dia kata, ya Allah, aku nak sujud macam mana kepada Adam? Aku ni diciptakan daripada api, manakala Adam tu diciptakan daripada tanah. Tanah ni sifat dia, kalau kita lambung ke atas, dia turun ke bawah. Manakala api, kita dongak pun dia ke bawah, kita tuang dia ke bawah, muncul dia akan naik ke atas. Ini perangai api. Bila sebut saja begitu, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada iblis. Iblis ni, kamu tak layak, kamu di kalangan orang kafir, katanya Allah. Walaupun iblis ni menjadi hamba kepada Allah lebih kurang 2000 tahun, ketua kepada para malaikat sebelum daripada kejadian yang disebut dengan Nabi Adam AS. Saya nak sebut pada jemaah sekalian, bila kita datang sembahyang Jumaat ni, kita kena ingat, bila kita datang sini, kita kena belajar untuk membersihkan jiwa dalam diri kita. Tolonglah bersih jiwa kita. Bila kita datang sembahyang Jumaat, jangan kita datang dengan penuh kesombongan. Belajarlah untuk kita menjadi hamba kepada Allah, tunduk pada Allah, pada diri kita. Kerana bila kita sombong, di sini bermula punca maksiat dalam hidup manusia. Manusia ni, bila dia mula menyombong dia dalam hidup dia, dia akan mula berbuat maksiat pada Allah. Dia buat lawan perintah Allah. Yang peringkat kemuncak dalam hidup seorang, bila dia sombong saja, dia enggan berdoa. Dia tak nak minta dengan Allah. Tuan-tuan, suatu kita bila lepas sembahyang Jumaat, jangan cepat nak balik, jangan. Ambillah kesempatan lepas pada sembahyang Jumaat untuk meredakan kesombongan kita. Bagaimana cara? Berdoa. Angkat tangan berdoa. Jangan bagi salam, bingkah bangun terus. Nak balik. Ramai di kalangan kita begitu. Jangan. Cubalah ambil kesempatan waktu yang mustajabnya doa. Lepas solat, angkat tangan, berzikir dulu. Walaupun kita tak berzikir ramai-ramai, ataupun ada yang dia tak nak berzikir ramai-ramai, zikirlah seorang-seorang pada diri dia, sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah dengan para sahabat. Dengan tujuan apa? Nak buang segala punca maksiat yang biasa terjadi dalam hidup seorang. Ini punca yang pertama. Maksiat yang berlaku dalam hidup seorang, dia bermula daripada mana? Bermula daripada jasad dia sendiri. Yang ni yang dia mesti sentiasa bersihkan. Yang kedua, maksiat ni datang daripada mana? Datang daripada syaitan, yang kita buka ruang untuk syaitan masuk dalam tubuh badan kita. Ini kena tutup jalan ini yang diajar oleh para alim ulama. Diajar, kalau kamu nak suruh kamu jadi hamba pada Allah,
kamu kena tutup jalan-jalan syaitan yang biasa masuk dalam tubuh badan setiap di kalangan kita. Kenapa kita kena tutup? Kalau kita buka pintu syaitan ini, syaitan akan bermaharaja lela terus dalam hati kita. Tuan-tuan baca dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Misal contoh dalam kitab Penawar Bagi Hati, kecil dia. Kat mana syaitan akan tuju dalam tubuh badan kita? Bila syaitan boleh menguasai kita, syaitan dia nak akan tuju kat mana? Dia tuju pada hati. Dia tak tuju pada kepala, dia tak tuju pada tangan, dia tak tuju kepada yang disebut dengan kaki. Tapi dia tuju ke mana pada diri kita? Hati kita terlebih dahulu. Bila dia boleh menguasai hati kita, di waktu itu dia akan lepas pada hawa nafsu. Untuk hawa nafsu terus mengekali dosa kita ini. Ini perangai syaitan. Satu, kita kena tutup jalan syaitan. Jalan syaitan ni kat mana? Marah, jalan syaitan. Bila kita terlampau marah, syaitan masuk. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Bila kita marah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Bila seorang sahabat datang jumpa dengan Rasulullah, dia sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, wasiatkan aku ya Rasulullah. Rasulullah sebut, la taghdab. Kamu kena belajar jangan marah. Rasulullah ajar demikian. Lalu dia kata, ausini, wasiatkan pada saya lagi ya Rasulullah. Selain daripada la taghdab, jangan marah, nak wasiat apa lagi? Rasulullah sebut 3 kali. La taghdab, jangan marah, Rasulullah sebut. Kemudian bila tanya lagi pada Rasulullah, wasiatkan aku ya Rasulullah. Takkannya nak marah aja? Rasulullah ulang, la taghdab, jangan marah, Rasulullah sebut. Kenapa Rasulullah ulang demikian? Sampai dalam riwayat yang lain ada lagi wasiat Rasulullah. Bila ada orang datang jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah, tolong wasiatkan aku ya Rasulullah. Rasulullah tengok dia, Rasulullah kata, as-salatu ala waqtiha, sembahyang di awal waktu. Rasulullah sebut demikian pada orang ni. Semua yang Rasulullah, ada orang lagi yang datang jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tolong wasiat pada aku ya Rasulullah. Rasulullah jawab terus, kamu birrul walidain. Rasulullah sebut berbuat baik pada kedua ibu bapa kamu. Kenapa Rasulullah soalan yang sama dijawab berbeza-beza? Ulama ditanya pada ulama ditanya. Jawabnya kerana manusia ni berbeza-beza pintu-pintu untuk syaitan masuk dalam tubuh badan dia. Dalam hidup kita ni, syaitan tak masuk jalan sama di kalangan kita. Syaitan dia akan masuk jalan berbeza-beza di kalangan kita untuk menipu daya kita, menyebabkan kita terpedaya dengan gangguan syaitan. Syaitan masuk melalui jalan marah. Ada syaitan masuk melalui jalan kamu bercakap kasar dengan kedua ibu bapa. Ada syaitan masuk jalan melalui apa dia? Melalui kamu lewatkan sembahyang. Ada di kalangan kita ni syaitan masuk melalui jalan nafsu kita terlampau kuat, bermewah-mewahan, atraf dipanggil demikian. Semua ni jalan syaitan masuk. Islam diajar, kalau kamu tak nak buat maksiat, kamu tutup jalan ini. Tutup jalan ini. Kalau kamu buka jalan ini dalam hidup kamu, kamu akan terkesan pada diri kamu. Itu syaitan akan mula ganggu yang menyebabkan jiwa kamu menjadi dalam keadaan kusut, dalam hidup kamu jadi payah dalam perjalanan hidup kamu ini sendiri. Saya nak sebut kesan daripada kita buat maksiat ini. Tadi saya sebut tentang tutup jalan, jangan buka. Daripada mana punca maksiat berlaku? Banyak alim ulama susun dalam kitab mereka nak suruh kita jangan terlibat. Tapi yang besar lagi, saya nak sebut kesan daripada kita buat maksiat. Tuan-tuan tahu apa dia kesan daripada kita berbuat maksiat dalam hidup kita? Yang pertama, kita akan tawar dan hambar dalam ibadah. Kita akan jadi malas, kita akan jadi tawar, tak rasa nikmat dalam ibadah. Sembahyang tidak menjadi sekhusyuk dahulu lagi. Bila kita buat maksiat, buatlah maksiat apa? Dalam konteks kita ni, maksiat sama ada zahir ataupun maksiat yang disebut dengan hati. Dua-dua ni buat maksiat. Yang pertama terkesan pada seorang, bila seorang berbuat maksiat, dia jadi tawar dan hambar dalam ibadah pada Allah. Jadi tak manis. Patutnya kita datang sembahyang Jumaat ni kita rasa manis. Tiba-tiba kenapa kita tak rasa manis? Dalam kita buat amal ibadah. Kenapa orang lain baca Quran boleh mengalir mata? Kenapa kita baca Quran tak boleh mengalir mata? Kenapa orang lain baca doa, bila berdoa menggigil-gigil tubuh badan mereka?
Kenapa kita berdoa tak rasa apa-apa dalam doa kita? Kenapa kita tak boleh bangun tahajud malam? Malam-malam kita ni berlalu begitu saja dalam hidup kita. Tanyalah diri kita, kamu sedang berbuat maksiat pada pencipta. Kalau kamu tak berbuat maksiat pada pencipta, Allah tak tawarkan dalam kamu dalam ibadah. Allah akan, bila kita ni ada ketaatan pada Allah, kita jaga perintah Allah dalam hidup kita, rasa manis dalam kita taat. Sembahyang kita rasa nikmat. Imam baca lagi panjang, lagi seronok dengan bacaan imam yang baca. Kita akan rasa seronok. Tiap kali mana kita boleh berdoa, kita rasa ini kesempatan dan peluang untuk kita bermunajat pada Allah. Kenapa? Kerana kita bersih daripada maksiat. Tapi kalau kita ni jadi tawar, hambar, sama ada hubungan kita dalam keluarga sama juga. Kadang-kadang kita dengan isteri kita, kenapa ada di kalangan kita rasa nak marah je dengan isteri, rasa tak seronok je dengan anak-anak? Tentu ada maksiat yang dibuat. Kalau kita tak buat maksiat, tak mungkin dia akan jadi tawar demikian. Allah jadikan kita ni, lagi kita taat, lagi kita ni jadi manis dalam ibadah. Patutnya demikian. Tapi tak. Dalam hidup kita ni, kesan daripada maksiat, dia akan menawarkan ibadah. Kita tak rasa lagi seronok baca Quran. Baca je 2-3 ayat, mula menguap terus pada diri kita ni. Mula kita rasa letih. Ada orang tak jamah langsung Al-Quran. Dalam tempoh PKP ni, tak sentuh langsung Al-Quran. Zikir pun tak nak dalam diri dia. Kenapa? Maksiat. Maksiat menjadikan diri seorang demikian. Yang kedua, bila kita buat maksiat, mendatangkan penyakit yang menakutkan. Penyakit-penyakit yang menghairankan dalam hidup kita. Siapa yang membiasakan diri dia buat maksiat, datang penyakit ni, penyakit COVID. Kita buat contoh. Penyakit COVID ini bukan disebabkan virus itu saja. Kita kena faham COVID yang datang ni kerana dosa-dosa di kalangan kita. Seluruh dunia yang sedang berbuat dosa. Allah sebut dalam Quran, fakullan akhadna bidzambih. Semua yang terjadi di kalangan kamu ini disebabkan dosa-dosa yang kamu lakukan. Dalam surah Al-Ankabut Allah cerita jelas, fakullan akhadna bidzambih. Semua yang terjadi dalam hidup kamu ni aku ambil daripada dosa yang kamu buat. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di kalangan kami yang telah kami hantar hujan batu yang kena pada mereka, jatuh hujan batu tu mati bergelimpangan di kalangan mereka. Faminhum man akhadhathu as-sayhah. Lalu Allah sebut ada di kalangan kami yang kami telah rentak nyawa-nyawa mereka dengan yang namakan dengan yang disebut dengan apa dia? Petir-petir yang menyambar di kalangan mereka. Pecah gegendang telinga mereka. Bagai perut mereka pecah. Perut-perut mereka ni terburai perut tersebut. Disambar dengan petir. Wa minhum man khasafna bihil ard. Allah sebut ada di kalangan mereka kerana dosa yang mereka buat itu, kami belah bumi, kami tenggelamkan mereka dalam muka bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan ada di kalangan kami yang telah kami gelombangkan air yang besar, yang disebut dengan tsunami, yang namakan dengan banjir, yang namakan dengan berbagai-bagai lagi nama dengan air. Allah datangkan air, lalu Allah gelombangkan mereka, mati bergelimpangan mereka dalam air tersebut. Lalu Allah sebut, wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah sekali-kali tidak akan melakukan kezaliman pada mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamu yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Kamu yang buat maksiat. Oleh kerana kamu buat maksiat, lalu aku timpakan azab dengan penyakit yang dideritai, yang tak tahu bila akan berkesudahan penyakit ini. Sama juga dengan kita para hadirin sekalian. Kita pernah dengar penyakit Ebola sebelum daripada ni kan. Virus Ebola. Kita pernah dengar sesama burung. Kita pernah dengar sesama babi. Dengar penyakit-penyakit yang melanda di kalangan kita. Hari ini kita dikenakan dengan penyakit yang menakutkan di kalangan kita, COVID-19 ini. Tapi sebenarnya nak ajar pada diri kita, ada di kalangan kita yang sedang berbuat maksiat, lalu tidak ditegur di kalangan kita. Orang kita biarkan maksiat tersebut. Bila biarkan saja, bukan dia je yang kena, bahkan orang yang baik turut serta kena. Kala mana
mungkar itu tidak dicegah, ma'ruf itu tidak disuruh di kalangan kita. Amar ma'ruf tak berlaku di kalangan kita dan nahyu mungkar tidak berlaku di kalangan kita, datang yang disebut dengan penyakit-penyakit yang entah apa lagi yang akan kena pada kita saat ini. Tuan-tuan semayang berjarak macam ni, tuan-tuan jangan ingat ini rahmat, ini azab tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, bila tuan-tuan bertopeng ni, tuan-tuan jangan ingat ini rahmat, ini azab tuan-tuan. Sikit lagi apa lagi yang Allah nak kenakan pada kita. Hari ini baru kita tutup muka, baru kita tutup hidung, mulut, sekadar ini. Suatu hari nanti entah mungkin Allah jadikan kita tutup mata tak tahu, tutup dengan kepala tak tahu. Hari ini boleh jadi 1 meter je kita solat berjarak. Tapi suatu hari nanti kalau kita degil juga dengan maksiat yang berlaku di kalangan kita ni, boleh jadi kita semayang 10 meter tak tahu jarak di antara satu sama lain. Kita tak boleh bertemu di antara satu sama lain. Kenapa dia? Ini azab yang Allah kenakan. Punca apa? Punca maksiat yang sedang dilakukan di kalangan kita, yang kita tak pulihkan daripada maksiat ini untuk kembali menjadi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, alim ulama sebut, bila kita buat maksiat, dia akan menjadikan permusuhan di kalangan yang terdekat sesama kita. Kita mula jadi bermusuh. Siapa yang buat maksiat je di kalangan kita, akan berlaku permusuhan sesama sendiri. Suami isteri akan bermusuh. Bila isteri mula ada jantan lain dalam kekeluargaan, misal contoh, kejap je lagi hancur lebur rumah tangga tersebut. Bila seorang suami buat maksiat dalam keluarga dia, berbalik arak, berbalik benda-benda yang dilarang oleh Allah dalam rumah tangga, tunggu sekejap lagi, tunggu sekejap je lagi, hilang terus rahmat dalam rumah tangga tersebut. Suami dia berbalik harta benda yang sumber rasuah, sumber yang dilarang oleh Allah, dia balik dalam rumah tangga dia, kejap je dia akan bermusuh dengan isteri dia, dia akan bermusuh dengan anak-anak dia. Sekejap lagi kawan-kawan dia akan jadi musuh. Timbul fitnah memfitnah di antara satu sama lain. Masing-masing akan timbul. Orang tu akan sebut begini, orang ni akan sebut begini, saling tuding menuding. Berlaku di waktu itu kemuncak daripada kemaksiatan ialah pertempuran di antara satu sama lain. Berhati-hati dengan maksiat. Maksiat tidak membahagiakan hidup, tetapi mencelakakan kehidupan. Tuan-tuan percayalah, orang yang tak semayang, hidup dia tak pernah jadi aman. Allah tak jadikan keamanan pada orang yang buat maksiat pada Allah. Tuan-tuan percayalah, orang beli nombor ekor, orang yang beli nombor ekor, orang yang berjudi, hidup dia Allah tak akan jadikan ketenangan pada diri dia. Allah tak jadikan ketenangan dengan kemaksiatan. Tapi siapa yang buat maksiat saja, dia akan timbul permusuhan. Dia akan datang permusuhan, akan berlaku di antara satu sama lain. Tak bermusuh sekarang, bermusuh di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dukum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Akhirat nanti saudara-saudara, kawan-kawan yang kita berkawan di antara satu sama lain ni akan bermusuh di antara satu sama lain. Illa al-muttaqin, kecuali orang yang bertakwa pada Allah. Orang yang bertakwa dia tak akan bermusuh. Sebab tu kita jangan buat maksiat. Sama-sama kita, saya nak pesan pada semua di kalangan kita, berhentilah buat maksiat. Jangan buat maksiat. Kalau kita buat maksiat, sama-sama kita tidak akan menjadi satu kesepaduan. Orang Islam kita ni akan berkelahi di antara satu sama lain. Punca apa? Salah satu berkelahi di kalangan kita. Kerana kita buat maksiat yang tidak ditegur, kemudian tidak disuruh untuk berhenti melakukan maksiat tersebut. Ini keadaan yang akan terjadi. Yang keempat, akan datang bala yang besar dan memusnahkan seluruh alam ini. Bila kita buat maksiat berterusan di kalangan kita, Allah akan datangkan bala memusnahkan dalam dunia ini. Dunia ini akan musnah. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fadammarnaha tadmira. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelas, Allah sebut, kalau kami nak hancurkan satu negeri itu, satu kampung itu, amarna mutrafiha, kami akan hantar orang
yang melakukan hidup dalam keadaan kemewahan, bermewah-mewah di kalangan mereka. Mula nak tunjuk mewah, pakai baju nipis kecil, tunjuk maksiat badan dia, tunjuk aurat dia dalam keadaan yang mutrafiha. Masing-masing nak tunjuk kemewahan, masing-masing nak tunjuk jam mewah, nak tunjuk bolpen mewah, nak tunjuk yang disebut dengan kemewahan, kenderaan mewah dalam hidup mereka sebut. Fafasaku fiha, yang menyebabkan masing-masing akan memfasik di antara satu sama lain. Waktu itu katanya Allah, padammarnaha tadmira, kami akan hancurkan sehancur-hancurnya di kalangan mereka tersebut. Ni keadaan yang berlaku. Bala akan datang tuan-tuan, kalau kita tak berhenti daripada melakukan maksiat. Saya sebut dalam bentuk umum, saya tak sebut dalam bentuk yang khusus. Tetapi memadailah kalau kita datang hari Jumaat macam ni, kita fikir menung, aku ni buat maksiat apa dalam hidup ini, sampai begini sekali dalam hidup. Doa-doa kita tidak didengari lagi di sisi Allah. Segala hidup kita ni sampai bila kita nak jadi begini? Bahasa yang mudahnya, kerana maksiat di kalangan kita. Sama ada kita buat, ataupun anak-anak kita buat, ataupun isteri kita buat, ataupun yang namakan dengan segala jiran tetangga kita buat, kita tak pernah nak tegur terhadap maksiat yang dilakukan tersebut. Tunggu saat tersebut. Dan yang akhir sekali, siapa-siapa yang berkekalan dalam berbuat maksiat, pasti dia akan menjadi orang yang munafik dalam hidup ini. Siapa-siapa yang berkekalan dengan maksiat, hidup dia nak mengekalkan dia. Saya tak kisah ustaz, orang nak kata apa pun katalah, saya tetap tak nak tutup aurat. Misal contohnya, dia sebut demikian, saya tak kisah ustaz, orang nak kata apa pun katalah, saya tetap tak nak solat, saya tetap nak hisap ganja, saya tetap nak minum air ketum. Misal contoh yang jenis demikian, saya tetap dalam keadaan diri saya ni, kamu munafik. Kemuncak dia, kamu akan menjadi seorang yang munafik. Bila siapa yang berkekalan dengan maksiat, dia tidak lagi dalam kelompok orang mukmin. Atas dunia ni ada 3 kelompok je manusia. Sebutlah bangsa apa pun, Melayu ke, Cina ke, India ke, digabung-gabung ada 3 kelompok je manusia. 1 kelompok masuk syurga, 2 kelompok dihumban ke dalam neraka. 1 kelompok yang disebut dengan mukmin, 2 lagi munafik dan juga kafir. 2 kelompok ni saja. Allah dah pesan dalam Al-Quran Karim, ya ayuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, kamu takwalah kamu pada Allah. Jangan kamu ikut orang kafir dan orang munafik tersebut. Allah nak pesan dah dalam hidup. Jangan ada di kalangan kita kata, saya tak kisah ustaz, munafik je, jangan kafir sudah disebut. Ada orang kita sebut demikian, saya munafik tak apa ustaz, kalau kafir tu kasar sangat, dia sebut demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah kumpulkan orang kafir dan orang munafik ni dua-dua dalam kawah-kawah api neraka Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni tempat dia di dasar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ahli Jumaah yang dihormati sekalian, dalam tempoh terbatas ini, saya nak mengajak jemaah sekalian supaya mari kita betulkan balik diri kita semua, termasuk dengan saya. Mari kita ambil peluang hari Jumaat yang baik begini, sama-sama menadah tangan, doa pada Allah dengan bahasa yang cukup lemah lembut kita dengan Allah. Ambillah peluang, Allah bagi peluang pada kita. Boleh jadi Jumaat ni Jumaat yang terakhir dalam hidup kita. Kita tak tahu kita boleh datang lagi ataupun tidak Jumaat yang akan datang dalam hidup kita. Ataupun di saat itu nama kita tidak dipanggil dengan manusia lagi, tapi nama kita dipanggil sebagai mereka-mereka yang pernah hidup di atas dunia. Cubalah ambil kesempatan hari Jumaat yang begini, sama-sama kita tadah tangan, angkat tangan betul-betul pada Allah, bagi tahu pada Allah, ya Allah, kami buat dosa banyak sangat ya Allah. Tak terkata dosa-dosa kami yang kami buat ini ya Allah, tak ada bahasa untuk kami sebut ya Allah.
Setiap di kalangan kita ni mengakui dan mengakui diri kita ni buat dosa. Rasulullah sebut, kullu ibn Adam khata. Tiap-tiap anak Adam ni buat dosa, katanya Rasulullah. Semua buat salah. Rasulullah kata, wa kullu khairul khata tawwabun. Orang yang paling terbaik yang buat salah ni siapa? Dia buat salah dah, tapi dia terbaik dalam kesalahan dia tu, taubat pada Allah. Taubat, tuan-tuan. Di kalangan kita ni ada yang pernah meninggalkan solat. Di kalangan kita ada, di kalangan kita ni yang pernah membuka aurat. Ada di kalangan kita ni yang berjudi, yang minum arak. Kita kena mengakui benda demikian. Ada di kalangan kita yang hadir pada tengah-tengah hari sebegini penzina-penzina yang pernah berzina dan melacuri. Berapa ramai orang yang terlibat dalam hidup kita. Ada di kalangan kita yang hidup dia membiasakan dengan maksiat sebelum daripada ni. Ambil tuan-tuan, ambil peluang tuan-tuan. Bila tuan-tuan datang hari yang sebegini, tadah tangan sekejap, doa pada Allah daripada hati yang paling tulus dalam hidup kita, daripada hati yang paling dalam jiwa kita. Tadah tangan, mengakui sungguh-sungguh, ya Allah, aku ni pendosa kamu, ya Allah. Hari ni kamu izinkan aku datang di rumah kamu, ya Allah. Aku datang dengan keadaan aku memohon pada kamu, ya Allah, agar aku ni diampunkan dosa-dosa yang pernah aku lakukan dalam hidup aku ini, Allah. Berilah peluang untuk kita kembali pada Allah. Rasulullah sebut, orang yang bertaubat, Allah akan terima taubat dia. At-taibu kaman la dzambalah. Rasulullah kata, siapa yang bertaubat, seumpama dia tak ada dosa langsung dalam hidup dia. Sombong sangat ke kita dengan apa yang kita ada dalam hidup kita? Hebat sangat ke kita dengan jawatan yang ada pada kita pada saat ini? Tak ada apa pun kita. Min turab ila turab. Daripada tanah, kembali balik pada tanah sekejap lagi. Oleh kerana kita datang daripada tanah dan balik semula pada tanah, ambillah peluang. Waktu mana Allah memberi kesempatan hari Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab. Hari Jumaat yang di mana Allah mustajabkan doa kita. Minta ampun pada Allah. Apabila ada seorang pemuda yang datang pada Rasulullah, bagi tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku banyak dosa, ya Rasulullah. Aku ni banyak dosa, ya Rasulullah. Lalu aku minta ampun pada Allah. Apakah Allah mengampunkan dosa-dosa aku, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya anak muda, Allah akan terima taubat-taubat kamu dan Allah akan ampun segala dosa-dosa kamu. Dia pun dongak kepala dia. Dia pandang wajah Rasulullah. Tapi sayang Rasulullah, aku ulang kembali dosa itu, ya Rasulullah. Aku buat lagi dosa tersebut. Aku mengulangi dosa yang sama dalam hidup aku, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya dia, kemudian aku bertaubat pada Allah, apakah Allah akan mengampunkan dosa aku, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan mengampunkan dosa kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Lalu dia sebut, dia angkat sikit kepala dia, ya Rasulullah, sayangnya aku ulang kembali dosa itu, ya Rasulullah. Aku buat kembali dosa itu, ya Rasulullah. Kemudian aku taubat pada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan mengampun dosa kamu. Pemuda tu angkat kepala dia. Hanya Rasulullah, ya Rasulullah, sampai bila Allah akan mengampunkan dosa aku ni, ya Rasulullah? Sampai bila, ya Rasulullah? Aku ni dosa, kemudian aku taubat. Aku dosa, kemudian aku taubat. Sampai bila Allah akan mengampunkan dosa ini, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, sehinggalah kamu berputus asa dalam meminta ampun pada Allah, Allah tak pernah berputus asa dalam mengampun